Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku kuliah kesihatan Khazanah Islam, Alhamdulillah. Mari sama-sama kita sentiasa berdoa secara peribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma tahhir qalbi. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada episod yang ke-70. Satu lagi topik perbincangan kita tentang Alzheimer dan begitu juga demensia. Apa itu Alzheimer dan demensia? Sebagaimana kita mengetahui, penyakit Alzheimer ini di kalangan masyarakat Singapura dan begitu juga masyarakat Islam. Penyakit Alzheimer adalah keadaan di mana daya ingatan seseorang merosot ataupun penurunan kemampuan berfikir. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Tin yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, termasuklah kesempurnaan akal fikiran. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, asfala safilin, di dalam neraka ataupun nyanyuk, demensia ataupun hilang akal. Nah, sahabat-sahabatku Khazanah Islam, adapun tentang ayat ini, thumma radadnahu asfala safilin, sedangkan pada awalnya Allah telah mencipta manusia ahsani taqwim, sebaik-baiknya kejadian. Diberi anggota badan yang lengkap dengan akal yang waras, sempurna, tubuh badan yang sihat dan mempunyai keistimewaan dengan akal fikiran yang waras, ilmu dan tutur bicara, serta menjadi khalifah Allah yang berkuasa di muka bumi. Alhamdulillah. Malangnya manusia sering lupa tentang dirinya dan segala karunia nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan banyak yang cuai leka terhadap keistimewaan nikmat masa lapang dan begitu juga nikmat kesihatan. Sebaliknya manusia suka mengikut runtutan hawa nafsunya, syahwatnya, semata-mata akhirnya Allah kembalikan dia kepada serendah-rendahnya keadaan. Nah, yang dimaksudkan thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia, manusia itu, ke tempat yang serendah-rendahnya, wa iyazubillah, sama ada ke neraka jahanam di akhirat ataupun di dunia, hilang akal fikirannya ataupun semakin menurun. Jadi pendapat yang pertama mengatakan thumma radadnahu asfala safilin, yakni dia akan dihumbankan ke dalam neraka jahanam, wa'iyazbillah, di tempat yang paling rendah, asfal, di bawah neraka, atau kedudukan terhina di bumi, bahkan lebih dahsyat dari itu menurut Hasan, Mujahid dan Qutadah. Ini semua berlaku apabila manusia itu tidak mentaati Allah dan tidak mengikut ajaran para rasulnya ketika usianya dewasa ataupun sehinggalah 40 tahun. Begitu juga pendapat kedua Ibn Abbas, Ikramah dan Dahaq An-Nakhai mengatakan thumma radadnahu asfala safilin, dan kami kembalikan manusia kepada umur yang hina dan lemah dan nyanyuk ataupun hilang ingatan buat sementara waktu. Ibn Abbas, Ikramah dan Nakhai. Kami akan kembalikan manusia kepada umur yang hina, tua, lemah, nyanyuk, demensia ataupun Alzheimer. Maka Ibn Abbas mengatakan sesiapa yang suka membaca Al-Quran, dia tidak akan menjadi nyanyuk apabila amalan kerohaniannya kuat, dan begitu juga dia membudayakan membaca Al-Quran dan menghidupkan sunnahnya. Ataupun dikatakan
Dementia adalah loss of short-term memory. Ini study dan riset kajian mengatakan boleh juga dementia ini berlaku among the young age. Wa'iyazbillah. Maka apakah gejala-gejala awal penyakit Alzheimer ini? Dikatakan oleh pakar-pakar, the earliest symptom of Alzheimer's disease is usually short-term memory loss. People living with Alzheimer disease will typically forget what did recently but may remember events from years ago in great detail. Gejala-gejala awal Alzheimer ini atau penyakit Alzheimer ini biasanya hilang ingatan pada jangka panjang yang pendek. Orang yang hidup dengan penyakit Alzheimer ini biasanya akan lupa-lupa, tetapi dia lupa perkara yang baru dilakukan. Dan dikatakan juga ada pun perkara-perkara yang berlaku telah bertahun-tahun dia dapat mengingatnya ataupun peristiwa-peristiwa lama. This can make people think that they can't be anything wrong with their memory if they can recall information from so long ago. Jadi mereka menyangka bahawa apabila dia boleh mengingat informasi-informasi yang begitu lama, namun dia hilang ingatan buat jangka masa yang pendek dan biasanya berlaku baru sahaja, inilah di antaranya sifat-sifat berkaitan dengan penyakit Alzheimer. Wa'iyazbillah, semoga Allah pelihara. Sebab tu Nabi SAW sentiasa menganjurkan pada kita supaya membaca doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan ingat ataupun dapat mengingati setiap perkara dengan baik. Dan bantulah kami untuk melaksanakan ibadah, mengabdikan diri terhadap-Mu, ya Allah. Dan berilah kami karunia sebaik-baiknya ibadah. Jadi Alzheimer ataupun sebutan Alzheimer merupakan sejenis penyakit penurunan fungsi saraf otak yang kompleks dan progresif. Penyakit Alzheimer, sahabat-sahabatku, bukannya sejenis penyakit berjangkit. Namun, penyakit Alzheimer adalah keadaan di mana daya ingatan seseorang merosot dengan teruk sehingga pengidapnya tidak mampu mengurus dirinya. Penyakit Alzheimer bukannya nyanyuk yang sekadar satu proses penuaan. Sebaliknya, ia adalah sejenis masalah kesihatan yang amat parah yang perlu diberi perhatian. Kadang-kadang seseorang yang usianya sudah meningkat 55 ataupun 60 atau 65, biasa kalau dia nak keluar dari rumah, mungkin ada 5 perkara yang perlu dia bawa. Dia punya kad pengenalan, dia punya mas, dia punya duit, dia punya sikat mungkin, ataupun EZ-Link dan sebagainya. Kadang-kadang 3 perkara dia ingat, 2 perkara dia lupa. Jadi ini kadang-kadang menjadi perkara biasa tadi. Penyakit Alzheimer adalah keadaan di mana daya ingatan seseorang merosot dengan teruknya kadang-kadang, sehinggalah pengidapnya tidak mampu mengurus dirinya, wa'iyazbillah, tidak mengenal sampai keadaan yang mana dia tidak dapat mengenakan pakaiannya dengan baik. Maka dari itu, apakah di antara jenis-jenis Alzheimer? Pendapat golongan yang kedua, pakar psikogeriatrik daripada Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Pusat Perubatan Universiti Malaya, Dr. Esther Ebenezer, mengatakan Alzheimer digolongkan ke dalam salah satu daripada jenis nyanyuk demensia yang dicirikan, yang dikategorikan dengan melemahkan pertuturan, kewarasan ingatan dan pertimbangan perubahan personality
dan tingkah laku yang tidak terkawal. Yazbillah, semoga Allah pelihara. Risiko untuk menghidap penyakit Alzheimer ini adalah sama dengan warga tua, selalunya sinonim dengan warga tua, meningkat seiring dengan pertambahan usia. Maka bermulalah daripada usia 60-65 tahun, mereka mempunyai risiko 5% menghidap penyakit ini, dan risiko ini akan meningkat 2 kali ganda setiap 5 tahun. Ini menurut pakar psychogeriatric Dr. Esther Ebenezer. Namun Ibnu Katsir menjelaskan tentang surah Rum ayat 54. Dia mengatakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta lahirnya bayi dari rahim ibunya dalam keadaan lemah sebagai bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, kanak-kanak, kemudian menjadi belia dan remaja, pemuda, dewasa, hinggalah akhirnya sesudah mencapai puncak kekuatannya menurun. Kekuatan fiziknya dan mentalnya itu seirama dengan semakin lanjutnya usianya, ditandai dengan munculnya uban dan kekuatan ingatannya semakin menurun. Wa iyazbillah min zalik. Maka mengikut statistik golongan dewasa, kesihatan golongan warga emas, dikatakan daripada WISE, dia telah melaksanakan satu kajian Singapore Elderly Study conducted by the Institute of Mental Health IMH, mengatakan 1 daripada 10 orang yang usianya 60 tahun ke atas di Singapura mempunyai demensia. 1 daripada 10 orang yang usianya 60 tahun. Maka hasil natijah daripada kajian ini yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Singapura mengatakan the Singapore Millennium Foundation, which involve about 5,000 elderly and their caregiver over a period of 3 years, are cause for concern. Menurut Ministry of Health dan Singapore Millennium Foundation yang menceburkan, yang mengaitkan dia punya sampel 5,000 warga emas dan penjaga-penjaga mereka dalam jangka masa 3 tahun, inilah yang hasil daripada kajian ini. Diambil sampel daripada 5,000 warga emas, 1 daripada 10 mereka ini akan mengalami demensia. Pada tahun 2012, jumlah 28,000 warga Singapura yang berusia 60 tahun mempunyai demensia mengikut kajian ini. Dan bilangan adapun kadar yang dianggarkan, yang dijangkakan pada masa hadapan akan meningkat. Pada tahun 2030, 80,000 di kalangan warga emas akan mengalami penyakit demensia. Sebagaimana populasi warga emas ini semakin meningkat daripada tahun 2012 sehinggalah tahun 2030. Semoga Allah memelihara kita. Maka satu soalan, bagaimana Singapura menghadapi masalah aging population ini? Begitu juga golongan warga emas yang harap mencapai kebahagiaan mereka di Singapura. Dan bagaimana warga ataupun populasi warga emas ini ditangani? Adakah Singapura bersedia untuk menghadapi golongan warga emas ini? Jadi itulah yang mana dianggarkan pada tahun 2021 yang lalu, bahawa harap mencapai kebahagiaan usia warga emas ini tentang warga Singapura yang berusia 65 tahun yang dikatakan kadar lebih kurang 21.2
di kalangan mereka ini akan menghadapi penyakit demensia, dan begitu juga Singapura dianggap sebagai yang tertinggi tentang harapan kebahagiaan di usia emas ini tadi. Singapura dianggap yang tertinggi di dunia mencapai tentang kebahagiaan di usia emas. Begitu juga seterusnya. Pada kajian 2019, 14.4% di antara populasi Singapura 3.9 milion adalah berusia 65 tahun. Mengapakah perkara ini berlaku, tuan-tuan? Apabila meningkatnya warga emas 4%, di antara puncanya adalah low fatality rates, maknanya kesuburan di kalangan pasangan-pasangan yang telah mendiri rumah tangga. Ada berbagai-bagai masalah. Ada yang di kalangan mereka yang takut mempunyai anak. Dianggarkan bahawa Singapura adalah yang di antara tahap kesuburan yang paling rendah di dunia, di mana dianggarkan seorang wanita hanya mempunyai 1 ataupun 2 anak. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Apabila berlakunya penularan golongan LGBT, yang mana lelaki berkahwin dengan lelaki, wanita berkahwin dengan wanita, maka sudah pasti secara logikanya mereka tidak akan memperolehi anak. Tambahan lagi, golongan yang mendirikan rumah tangga secara natural dan tabi'i, tapi mereka tidak mempunyai anak yang ramai kerana khawatir kemiskinan ataupun sebagainya. Maka inilah bagaimana apabila populasi warga emas, bagaimana Singapura menangani. Alhamdulillah, kita lihat kerajaan dan Menteri Kesihatan senantiasa amat prihatin terhadap golongan ini. Menurut kajian dikatakan khususnya di Amerika, diperkirakan terdapat lebih daripada 5 juta orang yang mengidap penyakit Alzheimer. Dan jumlah ini boleh mencapai 3 kali lipat pada tahun 2050 wa'iyazbillah jika kawalan perubatan yang diperlukan tidak disiapkan ataupun disediakan sejak awal, kata pakar-pakar Alzheimer di Amerika. Maka inilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, risiko hilang ingatan ataupun demensia, sebagaimana kita sebagai seorang umat Islam digalakkan sentiasa mengamalkan amalan-amalan kerohanian, ibadah, dan begitu juga berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, kami menyerah pasrah diri kepadamu, ya Allah. Bantulah kami, tolonglah kami, ya Allah, agar kami sentiasa mengingat kepadamu dan karuniakanlah kami ibadah yang baik dan sempurna. Dan menurut kajian, risiko hilang ingatan adalah akibat kerana penyakit kronik seperti kencing manis dan begitu juga darah tinggi atau high blood pressure ataupun berlebihan kolesterol menjadi punca sumbangan kepada penyakit demensia. Wa'iyazbillah. Dikatakan bahawa penurunan kemampuan berfikir ataupun intelektual sebagai demensia sudah disinggung dalam Al-Quran. Sejak awal lagi yang dikatakan Allah lah, dialah yang telah mencipta kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu dalam keadaan lemah itu menjadi kuat. Dan kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu min ba'di quwwatin, dan daripada kekuatan itu menjadi wahnan ataupun lemah kembali, wasyaibah ataupun beruban ataupun hilang ingatan secara beransur. Maka inilah mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah pagi, petang, siang, malam dengan melaksanakan ibadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Namun satu kajian yang mengejutkan oleh doktor pakar psikiatrik
geriatrik daripada Hospital Pantai Keluarga Kuala Lumpur, Dr. Barati Vengadassalam, mengatakan bahawa demensia ataupun lebih dikenali sebagai penyakit nyanyuk dalam kalangan masyarakat kita sering dikaitkan dengan mereka yang sudah berumur. Kerap kali kita menyangkakan serangan itu terjadi apabila kita sudah tua. Namun pada hakikatnya tidak semestinya. Hakikat ini jika kita menghidap penyakit darah tinggi, puncanya kerana penyakit darah tinggi ataupun mempunyai penyakit penderita diabetes dan juga tahap kolesterol yang tinggi, kita juga terdedah kepada risiko serangan demensia wa iyazbillah min zalik. Maka dari itu apakah yang harus kita lakukan adalah mengamalkan gaya hidup sihat, hilangkan stres dan begitu juga pemakanan yang seimbang. Ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita jalan keluar. Dalam firman-Nya surah At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka penyakit nyanyuk demensia ini boleh dikawal apabila Allah mengatakan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bagi mereka ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Jadi inilah yang mana Allah mengecualikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan melakukan amal soleh seperti menunaikan kewajipan fardu salat, puasa, zikir, membaca Al-Quran. Ini dikecualikan oleh Allah daripada penyakit nyanyuk. Wa iyazbillah. Dan mengikut Imam Abdul Hamid Ibn Jarir hadis serupa ini, siapa yang menghipunkan, barang siapa yang banyak menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak akan ditakdirkan menjadi nyanyuk. Ini bukti kita lihat apabila kita muayasyah dengan ulama-ulama. Seperti pengalaman saya bermuayasyah dengan almarhum Ustaz Haji Ahmad San Haji. Begitu juga Syekh Omar Al-Khattab, umurnya 90 lebih, dan beberapa ulama-ulama yang mana kita lihat walaupun usianya sudah menjangkau 90 tahun, namun mereka tidak terkena dengan penyakit Alzheimer ataupun demensia ataupun lupa-lupa. Bahkan ingatan mereka semakin tajam. Begitu juga dikatakan bahawa kalau ada hamba Allah yang sakit ataupun musafir, maka nescaya Allah akan tuliskan untuknya pahala amalan yang kerap dilakukan ketika dia sihat dan ketika dia mukim. Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Jadi Maha Suci Allah Maha Adil. Ketika zaman usia kita muda, kita sering melakukan amal soleh, salat berjemaah di masjid, membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah, puasa dan sebagainya. Namun apabila kita jatuh sakit, Allah tetap memberikan kita pahala dengan dikatakan bagi mereka pahala yang tak putus-putus. Mereka tetap mendapat pahala daripada amalan yang mereka lakukan secara sunnah dan rutin. Seterusnya dikatakan bahawa budaya membaca Al-Quran akan menghindari dari penyakit lupa ataupun demensia ataupun Alzheimer. Dan dikatakan man qara'a Quran fi yaumin, dalam hadis yang hasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca pada setiap hari siang ataupun malam dengan 50 ayat, nescaya dia tidak akan terkena penyakit lupa ataupun dia tidak akan dicap daripada kalangan orang-orang yang lalai ataupun lupa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Sekurang-kurangnya kita mengamal setiap hari paling sedikit 50 ayat dibaca dan direnung dan dihayati. Dan riwayat yang lagi satu dikatakan barang siapa man qara'a Al-Quran ataupun man qara'a fi yaumin wa layla bi mi'ati ayah, barang siapa yang membaca 100 ayat
nescaya akan dicatat daripada orang yang kuat beribadah. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk dalam golongan ini. Seterusnya, apakah cara amalan yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan daripada penyakit Alzheimer ataupun demensia? Kata Ibn Abbas dalam ayat illal ladzina amanu wa amilus solihat, sesiapa yang suka membaca Al-Quran dan membudayakan budaya membaca Al-Quran, dia tidak akan menjadi nyanyuk apabila ia dapat mengamalkan membaca Al-Quran sekurang-kurangnya satu hari 3 muka surat, 5 muka surat dan menghayatinya. Dan firman Allah, illal ladzina qara'ul Quran, kecuali mereka yang membaca Al-Quran dan menghafaz dan mengamalnya dalam kehidupannya. Ini pertama, tidak boleh tidak. Ayuh, marilah sama-sama kita hidupkan budaya membaca Al-Quran walaupun sehari dengan 50 ayat. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukurka. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Tolonglah kami. Kuatkanlah ingatan kami agar kami sentiasa mengingat padamu, ingat pada diri kami, ingat pada akhirat. Yang ketiga, amalkanlah budaya salat berjemaah di masjid. InsyaAllah kita akan diaminkan oleh para malaikat dan didoakan. Yang keempat, duduk dalam majlis ilmu. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu, kuliah-kuliah di masjid, insya-Allah kita akan sentiasa didoakan agar Allah memberikan kita sakinah. Dan gaya hidup sihat yang keempat adalah gaya hidup sihat. Walaupun sekedar selepas solat subuh, kita solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian kita keluar dari rumah, berjalan di bawah sinaran matahari, sekurang-kurangnya 20 minit, setengah jam. Yang kelima, diet, aturan makan, pemakanan yang seimbang dan sihat. Allah berpesan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Surah Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang kami karuniakan di atas muka bumi, halalan thayyibah. 2 kategori ini pastikan makanan kita yang halal dan kualitinya baik, jenisnya baik, dan tidak membahayakan. Yang keenam, buatlah kerja-kerja kemasyarakatan. Amalkanlah dakwah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu menolong Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Menurut Syekh Tuan Guru Ibrahim Al-Khawwas mengatakan penawar hati ada 5 ataupun obat stres. Yang pertama, membaca Al-Quran dan tadabbur, merenungi, menghayati. Yang kedua, mengosongkan perut ataupun mengamalkan budaya puasa. Yang ketiga, bangun malam untuk beribadah, sahabat-sahabatku, khazanah Islam. Dan apabila kita berpuasa, pasti kita akan sahur. Ketika itulah jam 4, jam 5 pagi, kita duduk sejenak bermunajat kepada Allah dan menangis di hadapan Allah. Yang keenam, mendekati diri dengan para salihin dan majlis-majlis ilmu. InsyaAllah kita akan didoakan oleh para malaikat. Nah, sahabat-sahabatku khazanah Islam, satu berita gembira. Walaupun kajian ini belum begitu terbukti secara 100%, namun dikatakan daun beremi ataupun berahmah membantu merawat pelupa ataupun lupa-lupa. Dikatakan daripada sudut herbalisnya, daun bakopa monira ataupun B. monira juga dikenali sebagai brahmi ataupun aindri dalam bahasa Sanskrit, dipercayai diamalkan oleh orang-orang Himalaya mampu mencegah masalah nyanyuk ataupun demensia ataupun mereka yang hidup di daerah selatan Pakistan. Ia mengandungi bahan radang, anti radang, dan begitu juga antioksidan dan penjaga ameliot.
iaitu protein yang dikaitkan dengan daun ini. Jadi itu sebabnya kita lihat ada orang yang tinggal di daerah selatan Pakistan ataupun kaum Kunza. Mereka setiap hari mengamalkan makan buah apricot. Ada yang dijeruk, ada yang dibuat jus, yang mana ada di kalangan mereka yang hidup sehingga 120 tahun. Jadi hasil kajian yang diterbitkan dalam Journal Advance in Alzheimer's Disease pada tahun 2008, kajian melihat rawatan menggunakan 150 mg jus Monira. Di Monira 2 kali sehari, pagi sekali, petang sekali. Kemudian memeriksa kesan ke atas fungsi kognitif, akal daya fikirannya. Manusia selama 90 hari membabitkan 107 sampel. Peserta berusia 18 hingga 60 tahun di University Swinburne, Australia dapat meningkatkan sekurang-kurangnya 50% daya ingatannya dan fungsi konektifnya. Diikuti juga dengan gaya hidup sihat. Maka itulah dikatakan jika pada saat yang paling penting untuk melakukan diet buat mencegah risiko Alzheimer ialah ketika kita berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Inilah waktu yang sangat kritikal kita hendak menjaga kesihatan kita menurut pakar-pakar psikiatris dan doktor-doktor, dietis dan nutritionist. Dalam penempuan yang disertai faktor-faktor yang menyelidiki hubungan antara diet sihat di usia senja dan risiko munculnya demensia, kemudian hari disarankan menjalankan makanan yang sihat di usia 50 tahun dan 90 tahun. Dan begitu juga diet dan mengurangi stres ini dapat mengurangi risiko demensia hampir 90% di kemudian hari. Jadi hendaklah kita apabila menjangkau usia 50 tahun, kita hendak semakin serius, sungguh-sungguh mengamalkan gaya hidup sihat Nabi SAW dan amalkan juga amalan-amalan penjagaan fizikal dan jauhkan stres dan amalkan zikir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayuh, marilah sama-sama kita sentiasa amalkan bacaan Al-Quran, zikir dan amalan soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.